Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada moderator, peserta-peserta seminar, tuan-puan hadirin warga maya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sayangi negaraku Malaysia. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana pada hari ini telah diberi peluang untuk berkongsi dapatan kajian saya yang bertajuk Pemantauan Intervensi Kepemimpinan Sekolah Capai KPI Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah atau singkatannya PDPR. Okey, saya teruskan kepada pengenalan topik yang saya jadikan kajian kali ini. Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO mengisytiharkan virus corona atau kini dikenali sebagai COVID-19 sebagai pandemik dunia. Dari saat itu hingga kini, kita di seluruh negara hidup dalam norma baharu dengan SOP pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sanitasi tangan, juga persekitaran sekiranya telah terdedah dengan virus tersebut. Dunia pendidikan turut terkesan apabila kerajaan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP pada 18 Mac 2020. Sekolah ditutup mulai 18 Mac hingga 24 Jun 2020 untuk murid tingkatan 5 dan sehingga 15 Julai untuk murid tingkatan 1 hingga 4. Kemudian sekolah ditutup semula akibat penularan yang tinggi dari 9 November hingga cuti akhir tahun penggal persekolahan pada 18 Disember 2020. Seperti yang termaktub di dalam manual PDPR versi 2, Kementerian Pendidikan Malaysia menyarankan PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian atau secara luar talian atau secara luar kawasan sekolah offsite. Guru boleh melaksanakannya dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. SPP Integrasi Gombak atau Intergom, sekolah tempat saya berkhidmat ketika itu, memilih PDPR online kerana majoriti besar murid dan guru mempunyai kemudahan capaian internet untuk belajar secara masa sebenar atau real time. Pemilihan ini dilakukan setelah mengadakan beberapa siri mesyuarat taklimat serta soal selidik. Hadirin hadirat sekalian, objektif kajian adalah untuk menunjukkan bahawa peranan kepemimpinan amat penting dan signifikan dalam memastikan pelaksanaan sesuatu dasar atau program, dan dalam konteks ini PDPR secara dalam talian. Hal ini demikian kerana laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 1 menyatakan bahawa kadar penggunaan fraud VLE rendah walaupun sistem itu menyediakan antara perkhidmatan terbaik dalam PDP kerana guru berdepan pelbagai cabaran, kesuntukan masa dan tiada polisi yang mengkehendaki mereka menggunakannya. Di sini jelas, jika ada sistem terbaik sekalipun tanpa ada pemantauan berkala, intervensi segera dan tindakan penambahbaikan oleh kepemimpinan sekolah, sesuatu dasar atau program itu berkemungkinan besar tidak mencapai KPI yang diharapkan. Oleh sebab itu, PDPR yang dilaksanakan dalam kajian ini menggunakan jadual waktu pembelajaran yang sama seperti kelas bersemuka untuk mempercepatkan proses adaptasi sekaligus membuktikan bahawa medium pengajaran dan pemudahcaraan biarpun berbeza sama ada secara bersemuka atau menerusi pelantar digital akan menghasilkan prestasi akademik seperti yang dihasratkan. KPI kepemimpinan sekolah dalam kajian ini adalah untuk mencapai 95% kehadiran murid dalam PDPR online. Peratus kehadiran yang tinggi ini penting untuk membolehkan murid dididik, dibimbing dan objektif PDPC tercapai. Aras 95% dipilih kerana itu mencerminkan kesungguhan dan komitmen tinggi murid serta menunjukkan disiplin tinggi mereka dalam menepati dan mengurus masa.
Gabungan komitmen dan disiplin yang tinggi ini adalah ramuan utama untuk memperoleh prestasi yang tinggi. Selain itu, 95% juga merupakan pencapaian markah A+ yang saya telah tetapkan bagi calon sekolah saya yang menduduki SPM. Hadirin hadirat sekalian, metodologi kajian ini adalah menerusi pengumpulan data kualitatif dalam bentuk temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen yang diukur mengikut unit peratus. Untuk analisis dokumen, guru mata pelajaran dan guru kelas akan merekodkan jumlah kehadiran dan alasan tidak hadir dalam aplikasi Telegram rasmi sekolah. Laporan hadian itu akan dianalisis dalam bentuk jadual, carta dan graf menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Temu bual melibatkan guru kelas dan guru mata pelajaran secara berkala, sama ada menerusi saluran rasmi atau secara tidak rasmi, dilakukan bagi memantau prestasi PDPR agar sentiasa berjalan seperti yang diharapkan. Ketika proses temu bual ini berlangsung, kepemimpinan sekolah perlu bijak menggunakan kemahiran komunikasi yang sesuai dan berkesan. Di sinilah pentingnya kepemimpinan sekolah mengaplikasikan model kepemimpinan instruksional, sama ada model Elliott Milley-Carrett tahun 2003, model Hellinger tahun 2000 atau model Weber tahun 1996. Pilih ikut kesesuaian atau dalam konteks kajian ini dilaksanakan secara gabungan 3 model utama tersebut. Pendekatan yang sama digunakan untuk mendapatkan maklum balas daripada kaunselor sebagai satu mekanisme semak silang keabsahan alasan murid tidak hadir PDPR. Hadirin hadirat sekalian, untuk makluman semua, kajian ini melibatkan 58 guru dan 600 murid termasuk 87 murid daripada keluarga kategori B40 di Intercom yang kemudiannya meningkat jumlahnya akibat kesan COVID-19. Kajian mendapati faktor penyebab murid tidak hadir adalah tiada data capaian ke internet sebanyak 66.19%, masalah disiplin 15.49%, tiada atau kongsi peranti 11.38% dan faktor kesihatan 6.34%. Dua faktor iaitu data capaian dan pemilikan peranti memerlukan penyelesaian keuangan, manakala masalah disiplin pula diselesaikan dengan pendekatan kaunseling. Faktor kesihatan pula memerlukan rawatan perubatan klinikal dan paling penting, alhamdulillah, murid tidak dijangkiti COVID-19. Dua masalah berkaitan data dan peranti pula diselesaikan dengan kutipan tabung prihatin COVID-19 sebagai tambahan kepada inisiatif prihatin kerajaan yang memberi capaian internet berkelajuan tinggi percuma 1 GB sehari bermula 1 April 2020. Intervensi keuangan ini dilaksanakan dengan kerjasama ibu bapa dan alumni bagi memenuhi aspirasi sarana ibu bapa dan penglibatan pemegang taruh seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Seramai 107 murid menerima bantuan keuangan dan 6 murid menerima sumbangan komputer riba. Seterusnya, impak intervensi ini dapat dilihat pada peningkatan kehadiran murid yang pada awal pelaksanaan PDPR sebanyak 92% meningkat kepada purata 97% di peringkat pertengahan ke akhir fasa 1. Pada fasa 2, purata kehadiran adalah 99.6%. Baki kecil peratusan yang tidak hadir itu disebabkan masalah disiplin dan kesihatan. Bagi memastikan peratusan kehadiran kekal tinggi, saya telah mengadakan sesi interaksi persuasif dengan ibu bapa mengikut keperluan secara dalam talian,
Komunikasi secara memujuk memohon kerjasama ibu bapa, memantau dan mendisiplinkan anak-anak ini penting kerana mereka berada di rumah dan di rumah adalah pengawasan ibu bapa sepenuhnya. Dengan pendekatan pemujukan ibu bapa ini, kadar ketidakhadiran berjaya diminimalkan. Pertemuan secara dalam talian dengan murid juga dilaksanakan secara berkala, sama ada mengikut kelas atau tingkatan, dengan tujuan memberi nasihat dan menyuntik motivasi kepada mereka. Perkara paling utama dalam pertemuan ini adalah untuk membetulkan atau membuat kalibrasi tetapan minda mindset anak-anak syurga ini. InsyaAllah dengan mindset yang betul, mereka akan menjadi modal insan unggul yang sentiasa positif biarpun ketika dilanda pelbagai masalah dan musibah. Selain itu, khidmat nasihat atau sesi kaunseling antara kaunselor dengan murid yang ada masalah disiplin tidak hadir kelas dilakukan setiap hari. Bicara dari hati ke hati ini juga menghasilkan kesan positif apabila kadar tidak hadir dapat diminimumkan. Kepada murid yang sakit pula, kepemimpinan sekolah membuat pemantauan dengan cara cakna khabar, iaitu menerusi perbualan telefon atau ziarah ke rumah. Pendekatan menyantuni murid yang sakit ini merupakan satu bentuk sentuhan insani yang menzahirkan empati, meresap dan menyejukkan hati. Walaupun tidak menyembuhkan, namun murid dan keluarganya terasa amat dihargai. Small gesture tetapi impaknya sangat besar, terutama dari segi hubungan profesional dan personal. Di samping itu, penambahbaikan dalam pelaksanaan PDPR juga dilaksanakan bagi mengekalkan kehadiran yang tinggi dengan penerapan elemen didik hibur seperti game, kuis, video dan animasi. Menurut Abdul Rasid Jamian, Nurul Nadiah Razali dan Syamsuddin Osman tahun 2016, aktiviti didik hibur boleh dilaksanakan semasa melaksanakan induksi set atau semasa penutup pembelajaran. Dengan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan bermakna itu, kemesraan akan terjalin sekaligus jurang interaksi formal antara murid dan guru dapat dikecilkan. Hal ini, kata T. Mengkuat tahun 2015, menjadikan murid lebih selesa, yakin diri dan berani berjumpa guru untuk berbincang dan berinteraksi. Amalan ini membolehkan isi pembelajaran mudah diingati kerana penerimaan ilmu adalah secara semula jadi dan bukannya secara paksaan. Sebagai rumusan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kajian ini membuktikan peranan kepemimpinan sekolah amat penting dan signifikan dalam memastikan pelaksanaan PDPR berlangsung dengan lancar, teratur dan berstruktur seperti yang ditetapkan dalam KPI atau objektif kajian. Sehubungan dengan itu, pendekatan, amalan dan strategi pelaksanaan PDPR sekolah ini boleh dijadikan penanda aras amalan terbaik, namun perlu penyelarasan serta pengubahsuaian jika ingin dilaksanakan di sekolah lain kerana tiada kaedah one size fits all. Penyelarasan dan pengubahsuaian perlu dibuat mengikut kesesuaian peribadi kepemimpinan sekolah, latar belakang sosioekonomi murid dan etos sekolah. Dengan lain perkataan, kebijaksanaan kepemimpinan sekolah memanfaatkan sumber, jalinan rangkaian dan daya inovasinya bagi memacu sekolah ke arah kecemerlangan termasuk dalam pelaksanaan PDPR. Menurut Fauzi Solehan dalam kajian amalan kepimpinan Lestari Pengetua Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di daerah Pontian, Johor Bahru tahun 2013, menegaskan walaupun seorang pengetua mempunyai skop tugas yang perlu dilaksanakan, tetapi yang membezakan kecemerlangan antara mereka ialah gaya pengurusan kepimpinan yang diamalkannya. Dalam konteks ini, saya ingin berkongsi inovasi kepimpinan, pentadbiran dan pengurusan yang saya bangunkan, iaitu 7M IN,
7 min bagi menghasilkan super school dan modal insan berpengetahuan serta berkemahiran tinggi. Untuk kajian ini saya mengaplikasikan kombinasi sekurang-kurangnya 5 MIN, iaitu mengoptimum infrastruktur bagi perekotan data, membangun intelek dengan PDPR yang efektif, memacu inovasi menerusi penerapan elemen didik hibur, menjalin interaksi dengan ibu bapa untuk memantau komitmen anak-anak di rumah, dan yang kelima, terakhir membentuk insani menerusi sesi kaunseling serta suntikan motivasi dalam sesi pertemuan dengan anak-anak syurga ini. Hadirin hadirat sekalian, sebagai penutup saya titipkan sedikit nukilan kata-kata inspirasi yang berikut sebagaimana berikut. The leadership attention to details matters. The leadership attention to details matters. Atau dengan kata lain, kepemimpinan yang efektif perlu cakna, peka dan peduli akan perkara yang dianggap kecil atau hal yang remeh-temeh, bukan kerana memburu kesempurnaan, tetapi sebagai permulaan langkah menggapai kecemerlangan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.